Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan dua lagi rakan akan membentangkan tugasan ketiga kursus Hubungan Etnik MPU 3122 yang bertajuk Kepentingan Unsur-unsur Tradisi Perlembagaan dalam Menghadapi Cabaran Hubungan Etnik. Jadi, sebelum meneruskan perbincangan ini, eloklah kami memperkenalkan diri masing-masing, iaitu dimulai dengan diri saya sendiri, Rosliana binti Ruslan, dan diikuti dengan Saya Fadli Naswa binti Muhammad Nur Effendi. Saya Siti Nur Arshida binti Samsudin. Jadi, saya akan mulakan perbincangan pada hari ini dengan menerangkan sedikit konsep perlembagaan. Seperti yang semua sedia maklum, perlembagaan merupakan sumber undang-undang yang tertinggi di Malaysia yang menyelaraskan pemerintahan dalam negara. Secara ringkasnya, perlembagaan ini merupakan asas utama pemerintahan negara kita iaitu Malaysia. Dalam perlembagaan terdapat dua unsur yang penting iaitu unsur moden dan juga unsur tradisi. Unsur moden adalah unsur-unsur baharu yang diserap masuk daripada zaman pemerintahan British iaitu sistem parlimen dan juga kewarganegaraan. Unsur tradisi pula adalah unsur yang akan dibincangkan dalam perbincangan ini iaitu unsur lama yang wujud sebelum zaman pemerintahan British yang tetap dikekalkan pada hari ini, lebih bergantung kepada konsep agama dan nilai-nilai asal seperti adat dan bahasa. Contohnya, bahasa kebangsaan, agama persekutuan dan sebagainya. Jadi saya akan memulakan perbincangan ini dengan menerangkan ataupun menyenaraikan unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia, iaitu yang pertama, bahasa kebangsaan, yang kedua, agama persekutuan, dan yang ketiga, pemerintahan beraja, yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Yang terakhir adalah kedudukan kaum lain. Saya akan mulakan dengan unsur yang pertama iaitu bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Bahasa kebangsaan di Malaysia merupakan alat perpaduan tanpa menggugat bahasa ibunda yang lain. Dalam mewujudkan hubungan antara etnik di Malaysia, terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi, antaranya dari aspek politik. Cabaran yang perlu dihadapi adalah penggunaan bahasa asing atau percampuran bahasa semasa berbahas dalam sidang parlimen. Dalam sidang parlimen, ahli dewan tidak dibenarkan ataupun tidak boleh berbahasa dalam bahasa lain selain daripada bahasa Melayu jika tidak diberi keizinan oleh Yang di-Pertua Dewan. Jadi, ada segelintir ahli politik yang meminta izin daripada Yang di-Pertua Dewan untuk berbicara dalam bahasa Inggeris. Perbuatan ini telah dianggap sebagai tidak menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ahli dewan sepatutnya menjadi contoh yang terbaik kepada rakyat, terutamanya anak muda. Jadi, kepentingan unsur bahasa kebangsaan ini adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan ahli politik sekaligus menjadi contoh yang terbaik kepada rakyat. Yang kedua adalah untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu dapat dikukuhkan dalam pentadbiran kerajaan, iaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di dalam perbahasan parlimen. Cabaran hubungan etnik daripada segi ekonomi pula adalah syarat kelayakan bekerja mengambil kira penggunaan sebuah bahasa seperti bahasa Mandarin atau bahasa mudahnya Mandarin speaker only. Dalam bidang pekerjaan terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh majikan di mana majikan mengambil pekerja yang boleh berbahasa Mandarin sahaja. Perbuatan ini telah mewujudkan diskriminasi dalam bidang pekerjaan terhadap kaum, agama, bahasa dan juga gender. Jadi, kepentingan unsur bahasa kebangsaan ini dalam menghadapi cabaran hubungan etnik ini adalah penggunaan bahasa Melayu dapat diutamakan dalam bidang pekerjaan, dan yang kedua adalah bahasa Melayu dapat diperkasakan dalam hubungan perdagangan ataupun hubungan perniagaan bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat global juga. Cabaran hubungan etnik dari segi
Sosial pula adalah sistem persekolahan yang memisahkan murid mengikut kaum. Seperti semua sedia maklum, sistem persekolahan di Malaysia merupakan sistem vernacular, iaitu terdapat sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Sekolah-sekolah ini telah memisahkan murid-murid mengikut kaum, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Jadi, sistem persekolahan ini akan meningkatkan lagi jurang antara hubungan-hubungan etnik ini, di mana murid-murid tidak dapat berkomunikasi dengan kaum yang lain. Cabaran yang kedua adalah penggunaan bahasa asing atau bahasa-bahasa etnik dalam masyarakat ketika bertutur. Perkara ini berlaku kerana ada beberapa ataupun segelintir masyarakat yang bimbang bahasa etnik mereka akan luntur sekiranya mereka bertutur menggunakan bahasa kebangsaan. Tapi perkara ini adalah satu perkara yang salah kerana bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan merupakan bahasa rasmi di Malaysia. Jadi kepentingan bahasa kebangsaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik yang saya sebutkan tadi adalah untuk membiasakan semua masyarakat untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu ketika berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah untuk memupuk sifat kecintaan kepada bahasa kebangsaan dalam komunikasi seharian. Jadi, seluruh masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi dengan sesiapa sahaja di dalam kehidupan seharian mereka. Kita akan teruskan dengan unsur yang kedua dalam unsur tradisi perlembagaan Malaysia, iaitu unsur agama persekutuan. Baiklah, saya akan teruskan dengan unsur yang kedua iaitu agama persekutuan. Dalam Undang-Undang Tertinggi ataupun Perlembagaan Negara Seawal Perkara 3 Pasal 1 telah memartabatkan Islam sebagai the religion of the federation, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Dengan itu, Perlembagaan Persekutuan telah mewajibkan kepada semua pemerintah dan juga rakyat untuk memelihara kesucian dan juga kedaulatan agama Islam melalui perkara 37 dalam perlembagaan, iaitu ketua negara yang di-Pertuan Agong juga telah mewajibkan untuk bersumpah atas suci Allah bagi memelihara agama Islam pada setiap masa. Jadi untuk unsur yang kedua ini iaitu agama persekutuan mempunyai cabaran dia tersendiri, iaitu berdasarkan kepada perkara 3 Pasal 1 Perlembagaan, agama Islam telah diberikan kedudukan yang istimewa berbanding dengan agama-agama lain di negara ini. Jadi hal ini terbukti apabila Undang-Undang Tertinggi menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan, manakala agama-agama lain juga bebas untuk dianuti dan dipraktikkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi dengan kedudukan Islam yang dianggap istimewa ini tidak harus dipertikaikan, memandangkan pertuturan mengenai unsur ini telah ditunjangi dalam perlembagaan. Jadi dengan itu terdapat cabaran hubungan etnik dalam unsur ini iaitu dari aspek sosial. Sebagai contoh yang kita lihat, yang pertama ialah penerimaan dan juga perbezaan agama dan budaya. Maka dengan itu akan mudah berlakunya konflik kerana terdapat perbezaan pendapat dan juga persefahaman antara kaum. Sebagai contoh, sesetengah pihak ataupun individu melibatkan isu agama dalam pertuturan dengan menyentuh sensitiviti kaum lain. Oleh itu, untuk mengatasi cabaran yang dihadapi ini, semua pihak harus saling memahami antara satu sama lain dengan tidak berlakunya perpecahan dan juga pergaduhan antara kaum. Yang kedua, pihak kerajaan juga perlu memberi perhatian kepada agama-agama lain dengan memberikan peruntukan pembangunan rumah-rumah ibadat ataupun sumbangan kepada aktiviti keagamaan yang berkaitan. Antara kepentingan usaha ini adalah untuk memupuk persefahaman ke arah perpaduan kaum dan juga untuk menunjukkan keadilan hidup beragama dalam kalangan hubungan etnik yang berbilang kaum. Dengan itu, semua hal-hal yang berkaitan dengan agama dapat dilaksanakan di dalam keadaan yang aman, makmur dan masing-masing akan saling menghormati agama antara satu sama lain. Jadi secara tidak langsung kita juga akan dapat memupuk persefahaman dan juga pembentukan rakyat yang bersepadu ke arah keharmonian dan juga kesejahteraan bersama. Jadi kita akan teruskan untuk cabaran unsur ini yang kedua, iaitu dari aspek ekonomi.
Jadi cabaran yang kita hadapi dalam aspek ekonomi ini adalah isu mendiskriminasikan agama dalam sektor pekerjaan. Sebagai contoh yang saya dapat berikan adalah seperti kita lihat sektor swasta ataupun kerajaan dia telah mendiskriminasikan agama dengan memilih ataupun mengambil pekerja yang tidak memakai tudung untuk bekerja dalam sektor tersebut. Jadi ini adalah macam salah satu isu agama yang sensitif lah bagi agama Islam terutamanya. Jadi usahanya adalah majikan perlu mengambil pekerja berdasarkan pengalaman dan juga kebolehan, bukan berdasarkan keparat ataupun agama Islam. Jadi kepentingannya adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh dan juga untuk menjamin ekonomi yang stabil. Jadi seterusnya kita pergi pula pada unsur yang ketiga, iaitu pemerintahan beraja. Unsur pemerintahan beraja ini telah wujud dalam sistem sosial di setiap negeri Melayu, di mana raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan juga pentadbiran negeri yang dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik. Oleh yang demikian, sistem beraja ini dapat menggunakan kuasa mutlak demi kesejahteraan semua etnik dari aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Jadi kita lihat institusi beraja ini akan terus dikekalkan selepas merdeka di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi pada masa kini. Jadi raja pembelanga ini perlu bertindak mengikut lunas-lunas dalam perlembagaan yang telah ditetapkan dalam perkara 38 hingga 40. Sebagai contoh dalam perkara 153 iaitu dalam perlembagaan iaitu tanggungjawab yang di-Pertuan Agong perlu memelihara hak istimewa orang Melayu dianggap sebagai sebahagian daripada parti politik. Jadi cabaran yang kita lihat daripada aspek politik ini adalah kedudukan fungsi sistem beraja dalam politik. Jadi kepentingan unsur ini dalam cabaran ini adalah yang pertama adalah yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan Raja perlu menggunakan kuasa mereka demi kesejahteraan semua etnik untuk semua rakyat hidup dalam satu padu, tiada perpecahan dan juga pergaduhan. Seperti yang saya nyatakan tadi, perkara 153 iaitu tanggungjawab yang di-Pertuan Agong perlu memelihara semua hak istimewa orang Melayu untuk hidup kesejahteraan bersama. Jadi yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan cabaran dalam aspek sosial. Jadi dalam cabaran ini, seperti yang kita lihat, rakyat mempersoalkan peranan sultan ataupun raja dalam pemerintahan beraja. Seperti isu-isu yang terbaru ataupun terkini, kita lihat di media sosial, rakyat mempersoalkan apa peranan sultan ataupun raja dalam membantu rakyat-rakyat dalam pandemik, macam mereka buat dalam laman sosial, mereka buat hashtag kerajaan gagal. Jadi itu adalah cabaran-cabaran dalam pemerintahan beraja pada masa kini. Jadi apa usaha untuk kita mengatasi cabaran ini adalah rakyat ni perlu berpegang pada rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan juga negara. Kepentingannya adalah untuk menjamin kesejahteraan ataupun kestabilan negara dan juga rakyat. Yang terakhir adalah bagi memastikan negara lebih berdaulat, makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan juga pergaduhan antara kaum dan juga pemerintah. Dan seterusnya sekiranya hidup aman, kita tidak berlakunya lah ekonomi merosot ataupun sebagainya. Jadi kita akan teruskan pada unsur yang seterusnya yang saya berikan pada Fadila Suha. Okey, baiklah, unsur yang seterusnya pula kita akan tengok tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra Sabah Sarawak, iaitu dalam unsur yang pertama adalah elemen politik, di mana elemen politik ni saya baca terlebih dahulu saya bacakan dulu satu perlembagaan yang terdapat dalam artikel 153 Perlembagaan Malaysia, di mana yang ketiga, yang di-Pertuan Agong boleh memastikan mengikut fasa 2 perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana negeri Sabah dan Sarawak, jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan beasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain memberikan apa-apa arahan am yang dikehendaki bagi maksud itu kepada mana-mana Suruhanjaya yang baginya bahagian X terpakai atau kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi pemberian
beasiswa, dana siswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain dan itu Suruhanjaya atau pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan dengan sewajarnya. Okey, kita tengok pada elemen yang pertama iaitu elemen politik di mana cabaran yang dihadapi oleh kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra ini adalah kaum lain akan berasa kurang yakin terhadap wakil rakyat yang terpilih di negeri atau adun mereka, di mana mereka akan merasakan parti-parti politik yang mewakili wakil rakyat yang mewakili parti politik mereka itu, mereka berasakan kurang yakin terhadap wakil rakyat yang dipilih. Okey, seterusnya adalah kepentingan dia, wakil rakyat yang terdiri daripada orang Melayu, Bumi Putra, Sabah, Sarawak sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pada ekonomi. Ekonomi, slide seterusnya. Okey. Okey, ini adalah cabaran yang dihadapi oleh kedudukan istimewa orang Melayu, iaitu di mana berlakunya ketidakpuashatian oleh kaum Melayu kerana kelebihan diberikan kepada peribumi. Ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka, iaitu saya akan terangkan di mana walaupun orang-orang Melayu membentuk kumpulan majoriti di kalangan penduduk Malaysia, penguasaan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. Pada tahun 1970, golongan Bumi Putra hanya memiliki sekitar 1.9% daripada ekonomi Malaysia, manakala golongan bukan Melayu, kebanyakan orang Cina, mengawal sekitar 73.4% dan selebihnya dipegang oleh orang-orang asing. Okay, ini adalah cabaran yang dihadapi oleh orang Melayu dan penduduk Bumi Putra Sabah Sarawak. Okey, seterusnya kita tengok ekonomi negara dikuasai oleh kaum lain selain peribumi. Kita boleh tengok dekat Malaysia ni, pendatang-pendatang asing yang kaum-kaum lain seperti kaum Cina, kaum India, dia mewakili sektor ekonomi di Malaysia. Sebagai contohnya kita boleh tengok kita boleh kecilkan skop kita ni, kita tengok dekat bandar raya kita, iaitu Kuala Lumpur. Kita pergi mana-mana tempat pun memang ekonomi kita dikuasai oleh orang Cina. Di mana mereka memegang saham-saham terbesar Malaysia dan sebagainya. Dan seterusnya cabaran yang dihadapi oleh pendatang asing memonopoli ekonomi negara kita. Okay. Pendatang asing ni sebagai contohnya kita boleh tengok pendatang asing yang datang daripada negara Arab, negara-negara Afrika, negara-negara luar daripada Malaysia ni datang berniaga di negara kita dan mereka memonopoli ekonomi negara kita. Okey, seterusnya adalah kepentingan dia adalah ianya juga memberi banyak kepentingan dia, iaitu yang pertama adalah ianya memberi peluang pekerjaan seperti memulakan perniagaan. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi dalam unsur perlembagaan 153 ada keistimewaan orang Melayu dan peribumi Sabah Sarawak ini diberikan peruntukan yang istimewa untuk mereka memulakan sesuatu perniagaan atau untuk memulakan sesuatu apa yang mereka ingin lakukan. Mereka mempunyai hak-hak istimewa yang tertentu. Dan yang kedua adalah menerima bantuan dan pembelaan sebagai penduduk peribumi. Ini semua adalah termaktub dalam perlembagaan artikel 153. Okey, seterusnya kita lihat pada unsur sosial. Okay, sebelum tu saya akan bacakan perlembagaan artikel 153 iaitu kurungan 8A di mana walau apa-apa pun jua dalam perlembagaan ini, jika ada mana-mana universiti, kolej dan institusi pendidikan yang memberikan pendidikan selepas Malaysian Certificate of Education atau yang setaraf dengannya, bilangan tempat yang ditawarkan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menguruskan universiti, kolej dan atau institusi pendidikan itu, calon-calon bagi apa kursus pengajaran adalah kurang daripada bilangan calon yang layak mendapat tempat-tempat itu, maka adalah sah bagi Yang di-Pertuan Agong menurut kuasa perkara ini memberikan apa-apa arahan yang perlu kepada pihak berkuasa itu untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada
tempat-tempat itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana, negeri Sabah dan Sarawak sebagaimanapun yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong dan pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya. Okey, kita tengok pula cabaran di mana apa yang boleh saya simpulkan daripada artikel 153 tadi adalah kedudukan orang istimewa Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak ini bukan sahaja diberikan kepada ekonomi sosial daripada segi politik, malah ianya juga diberikan dari segi elemen sosial, di mana salah satu yang saya tekankan kat sini adalah pendidikan bagi mereka, iaitu cabaran yang pertama adalah berlakunya ketidakpuashatian antara kaum-kaum lain di Malaysia. Sebagai contohnya, kita boleh tengok UiTM, MARA, ianya dikhususkan kepada untuk orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak. Jadi dengan adanya kelebihan yang diberikan itu, ia menjadi satu isu yang mengakibatkan perkara tersebut disuarakan oleh kaum-kaum mereka. Okey, seterusnya kita tengok cabaran yang kedua adalah sistem pendidikan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berlaku di antara kaum mereka sahaja. Okey, ini pun saya ambil contoh dari segi pendidikan, contohnya di Universiti Awam kita iaitu UiTM, di mana UiTM ini adalah dia punya pelajar-pelajar dia terdiri daripada orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak sahaja. Jadi dia punya interaksi antara mereka tu agak terhad, di mana mereka tiada interaksi dengan kaum-kaum lain. Mereka duduk dalam satu kelompok mereka saja dan bercakap, bertutur menggunakan bahasa ibunda. Okey, tapi dari kedudukan ini, dari segi sosial, banyak kepentingan dia adalah iaitu yang pertama perizaban kota berkenaan perkhidmatan permit dan sebagainya. Okey, yang pertama adalah kota dari segi pendidikan diberikan keutamaan kepada orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak, contohnya UiTM dan MARA. Okay, ini seperti yang saya cakap tadi lah, ini antara kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita, diberikan kepada orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak. Maknanya mereka mempunyai kota mereka yang tertentu untuk bersaing dalam sistem pendidikan secara sama rata. Okey, seterusnya kita lihat pada unsur yang kelima, iaitu kedudukan kaum lain. Okey, di mana kaum lain ni adalah bukan Bumi Putra yang mempunyai hak yang sah di negara sebagaimana apa yang diperuntukkan oleh undang-undang, di mana perkara 10 memperuntukkan kebebasan kepada warga negara untuk bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Namun boleh mengenakan sekatan tertentu demi kepentingan keselamatan ketenteraan awam atau moral. Okey, kita tengok yang pertama iaitu dari segi politik, iaitu cabaran yang dihadapi oleh mereka ialah kota yang agak terhad dalam memangku jawatan di parlimen atau kabinet. Ini sama seperti kawan saya terangkan tadi, di mana dalam wakil-wakil rakyat yang mewakili mereka itu mempunyai kota yang terhad dalam parlimen atau kabinet di Malaysia ini. Sebagai contohnya, kita boleh tengok gerakan MCA di mana ianya mewakili kaum Cina, tetapi kerusi mereka dalam kabinet atau parlimen itu adalah sedikit berbanding kerusi orang Melayu iaitu UMNO. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan dia adalah kaum lain bebas untuk menjalankan aktiviti seperti berpersatuan dan berpolitik berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam perkembangan. Sebagai contohnya MCA. Okay, ini adalah keistimewaan kaum lain di mana mereka juga boleh menubuhkan satu persatuan atau satu badan politik untuk mereka bebas bersuara dan mengikut perkembangan yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat pada ekonomi. Okey. Kedudukan kaum lain dari segi ekonomi ialah antara cabarannya adalah berlaku pertelagahan kerana kurangnya sikap bertolak ansur antara kaum. Ini sebagai contohnya mempunyai sikap resis. Okey, ni kita boleh tengok pula dari segi ekonomi di mana kaum-kaum lain seperti saya nyatakan tadi memonopoli ekonomi di negara kita Malaysia, betul tak? Jadi
Ia akan berlakunya pertelagahan kerana kurangnya sikap bertolak ansur antara kaum. Okay, kita tengok kepentingan dia pula adalah ianya menyediakan peluang pekerjaan kepada warga negara tanpa diskriminasi kaum. Okay. Kita boleh tengok walaupun negara kita ni mempunyai dasar-dasar yang telah ditetapkan, tapi ianya masih memberi peluang kepada kaum-kaum lain untuk memajukan negara kita dengan memberi sumbangan kepada ekonomi negara kita dengan menyediakan peluang pekerjaan warga negara tanpa ada diskriminasi kaum iaitu resis. Maknanya walaupun keistimewaan di negara kita ini lebih kepada kaum Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak, tapi ianya masih memberi peluang pekerjaan kepada kedudukan kaum lain. Okey. Seterusnya kita lihat pada yang terakhir, kita lihat pada segi sosial di mana cabaran yang dihadapi oleh kedudukan kaum lain adalah wujudnya perselisihan faham antara kaum. Sebagai contohnya, saya dekat sini saya ambil peristiwa 13 Mei 1969 di mana peristiwa ini berlaku kerana calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan pembangkang telah membangkitkan soal-soal bangsa Malaysia berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putra dan hak kerakyatan bagi orang bukan Melayu. Ini adalah contoh cabaran yang dihadapilah oleh negara kita Malaysia kerana kita mempunyai pelbagai kaum, jadi mereka bersuara untuk mendapatkan hak kerakyatan dan hak keistimewaan yang sama seperti seperti kaum Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak. Okey, tapi dia mempunyai kepentingannya sendiri iaitu kepentingan yang pertama adalah melahirkan negara bangsa yang saling memahami antara satu sama lain tanpa ada sikap resis dalam diri kita sendiri. Okey, ni apabila selepasnya berlaku peristiwa 13 Mei 1969, ianya dapat melahirkan negara bangsa yang memahami antara satu sama lain selepas mempunyai selepas perlembagaan negara kita ini digubal dan dipertahankan oleh Yang di-Pertuan Agong negara kita sendiri. Okay, dan kepentingan yang kedua adalah menyatupadukan kaum di Malaysia dan menjadikan negara Malaysia negara yang unik kerana adanya kesepakatan antara kaum. Negara kita ni merupakan negara yang sangat unik kerana kita mempunyai pelbagai kaum dalam satu negara. Jadi ianya kita mempunyai pelbagai culture dalam satu kaum yang dapat mengeratkan kita antara satu sama lain. Okay, sekian. Seterusnya. Sekian, terima kasih. Jadi itulah saja pembentangan daripada kumpulan kami.